Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafiz Zaman, bertemankan rakan setugas Hafiz Rosli. Hari ini, hari Ahad, hujung minggu, Hafizi. Nampaknya esok akan mula orang ramai kembali bekerja. Tapi Hafizi, sejak daripada peningkatan kes COVID-19 ini, sejak daripada beberapa hari lepas kita mencatatkan kes-kes yang tinggi-tinggi, 280 lebih. Kemudian semalam kita catat 317. Dan apabila saya bersia-sia, bukanlah bersia-sia, orang kata berjoging lah, bersenam di... Berdating lah lebih kurang. bersia-sia di Taman Tasik Titi Wangsa. Selalunya saya pergi di situ pada hujung minggu, orang ramai. Tapi semalam saya lihat orang berkurangan. Tak orang boleh kata tak sesesak seperti Betul. Yang selalunya apabila saya pergi di kawasan itu, dan saya rasakan fenomena ini akan dapat kita lihat dalam tempoh 2 hingga 3 minggu lagi apabila kita lihat kawasan-kawasan tumpat orang awam semakin berkurangan dan juga shopping kompleks semakin orang kata kosong kan. Mungkin ini adalah salah satu impak ataupun kesan daripada peningkatan kes jangkitan COVID-19. Orang ramai sudah mula rasa bimbang dan sebagainya, dan mengikuti saranan daripada Tan Sri Dr. Noh Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, yang menyatakan bahawa kalau tiada apa-apa urusan penting dan sebagainya, lebih baik kita duduk di rumah. Tak begitu, Fizi? Dan kalau kita lihat kepada pematuhan kepada SOP juga, jika semalam wartawan kami telah pun meninjau di shopping mall dan sebagainya, melihat dari segi jumlah ataupun volume pengunjung untuk datang ke pusat membelah itu nampaknya sudah pun berkurangan. Saya kira mereka sudah pun dapat mematuhi, sedikit sebanyak dapat mematuhi apa saranan daripada KKM, begitu juga dengan MKN untuk mengelakkan tempat yang sesak. Betul. Itu kita telah pun dapat lihat dari segi bagaimana respon masyarakat terhadap saranan itu. Dan walaupun pun kita ingin membawakan mengenai peningkatan kes COVID-19 yang saban hari kita dapat saksikan daripada 1 digit ke 2 digit. Sejak beberapa hari lalu telah pun mencapai 3 digit, dan kali ini telah pun mencapai 300. Lebih 300 kes telah pun dicatatkan bagi negara kita, iaitu jika semalam sahaja sebanyak 317 kes telah pun dicatatkan di seluruh negara, dan di mana ia merupakan kes tertinggi yang dicatatkan di Malaysia. Anda boleh saksikan di paparan skrin anda pada ketika ini. Ini laporan yang kami bawakan, iaitu kata Ketua Pengarah Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah memaklumkan kesemua kes yang melibatkan jangkitan dalam negara itu kebanyakan mempunyai sejarah perjalanan ke negeri Sabah. Dan 317 kes adalah kes penularan dalam negara yang melibatkan 303 kes di kalangan warga negara dan 14 kes bukan warga negara. Jadi apa kita perlu lihat kepada kes dalam negara? Penularan dalam negara ini bermakna virus itu merebak dalam negara kita, bukan yang diimport daripada luar negara. Let's say macam kes import ni sebagai contoh, mereka ni pulang daripada luar negara, mereka dikuarantinkan, dan apabila mereka didesahkan positif, itu dinamakan kes import. Tapi ini kes dalam negara ini adalah satu perkara yang kita perlu lihat dengan serius, kerana di luar sana kita bebas sebenarnya untuk dijangkiti COVID-19 ini, kerana kes yang tinggi telah pun dicatatkan pada semalam. Ini paling tinggi pernah direkodkan dalam sejarah negara. Dan kalau kita lihat, ada juga kluster-kluster baru yang muncul daripada kes daripada semalam dilaporkan oleh KKM, yang mana melihat kepada 2 di Kedah dan juga 1 di Lembah Kelang. Kata Tan Sri Dr. Noh Hisham, kluster tersebut adalah kluster Bah Lunas di Kulim, kluster Bah Ros di Kuala Muda, dan kluster Jelok di Lembah Kelang. Katanya 2 kluster di Kedah itu mempunyai sejarah perjalanan daripada Sabah, dan katanya lagi kluster Jelok di Selangor itu dikenal pasti di Selangor, di Kuala Lumpur, dan kes kluster ini ialah kes seorang lelaki warga Malaysia berumur 27 tahun dan dikesan bergejala, dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan, dan sehingga 3 Oktober 8 individu telah disaring dan 4 dikesan positif, dan punca jangkitannya masih lagi kita dalam siasatan. Jadi sejak daripada kebelakangan ini ramai orang tertanya-tanya, kenapa tinggi? Adakah kita ada melakukan sebarang kesilapan? Ya, kita ada melakukan kesilapan itu, terutama sekali di Sabah, seperti yang dinyatakan oleh Tan Sri Dr. Noh Hisham, yang menyatakan bahawa apa yang berlaku di Sabah itu harus kita pelajari dan kita tidak ulangi lagi. Dan ada juga sebab lain mengapa kes COVID-19 di Malaysia ini tinggi. Jadi sebabnya apa, Fizi?
Dan kita nak melihat kepada kenapa kes tinggi, tindakan aktif agresif di lapangan. Dan kita bawakan satu laporan yang kita kongsikan. Tindakan aktif dan agresif petugas Barisan Harapan di lapangan dalam usaha mengekang penularan COVID-19 menjadi faktor peningkatan tren jumlah kes harian. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata tren jumlah dan pecahan kes baru positif COVID-19 hari ini adalah hampir sama seperti yang dilaporkan akhir-akhir ini, dan perkembangan ini adalah kerana masih berlaku peningkatan kes di kluster Tembok Kedah yang mencatatkan 97 kes dan juga kes-kes di negeri Sabah yang mencatatkan 155 kes. Kita melihat kepada kes yang tinggi ini, dua perkara yang mungkin ada pro dan kontranya. Perkara yang pro-nya adalah kita dapat saksikan dari kebaikannya. Mungkin ini adalah cara ataupun mungkin kita melihat kepada kes yang tinggi ini disebabkan oleh dari segi KKM sendiri menjalankan saringan yang begitu ekstrim sekali sehingga dapat menjumpai ataupun sehingga dapat mengesan jumlah kes yang begitu tinggi. Dan dari segi kontra kita dapat tahulah ini satu perkara yang kita perlu lihat, kita perlu perhatikan kerana ia satu, boleh saya katakan sebagai satu keadaan yang agak mungkin bahaya jugalah untuk orang ramai kerana kita tidak bebas lagi untuk bergerak dan sebagainya kerana kita melihat kepada kes penularan tempatan yang agak tinggi. Seperti kita nak bandingkan dengan negara jiran sebelum ini, sewaktu awal-awal COVID-19 itu mereka menidakkan, katanya tiada kes langsung. Dan selepas itu ia sebagai apa yang dikatakan sebagai bom jangka. Mungkin kerana dari segi di sudut Jabatan Kesihatan mereka ataupun Kementerian Kesihatan mereka tidak menjalankan saringan dengan begitu mantap sekali, dan kita harus bersyukur kerana kita mempunyai satu kementerian dan juga satu kerjasama yang begitu erat sekali antara kementerian begitu juga dengan penguatkuasaan untuk kita mengesan COVID-19 ini. Ya, dan itu sudah pasti memberi ataupun membuatkan pertanyaan-pertanyaan muncul. Adakah PKP itu akan diwujudkan semula? Bagaimana keadaan kita sekarang ini? Adakah kita perlu cemas? Adakah kita perlu panik dan sebagainya? Dan jawapan-jawapan yang anda tanya sejak daripada beberapa hari lepas telah pun dijawab oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menyatakan bahawa perlu bertenang kerana semuanya keadaan terkawal dan rakyat diminta untuk relax, sabar dan penularan COVID-19 dalam keadaan yang terkawal sekarang ini dalam negara. Kata beliau, memberi jaminan kesiapsiagaan negara adalah pada tahap yang tertinggi dan mampu menghadapi sebarang penularan jangkitan wabak itu seperti yang pernah dilalui sebelum-sebelum ini. Sama juga seperti yang dinyatakan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham, kita pernah menghadapi gelombang baharu COVID-19. Pada ketika itu kita tiada langsung knowledge mengenai COVID-19 ini, bagaimana kita nak memastikan segala penularan ini dapat kita elakkan, saringan SOP apa yang perlu kita pakai dan sebagainya. Pada ketika itu kita menang. Dan gelombang kedua, kluster tablik yang kluster paling besar sekali dalam Malaysia ini membawa kepada keseluruhan ataupun seluruh negara semua orang bimbang mengenai kluster tablik dan sebagainya, dan akhirnya kita menang. Dan ini adalah yang dikatakan kita berada pada ambang gelombang yang ketiga. Ini adalah fasa untuk memastikan bahawa segala apa SOP dan juga langkah-langkah strategi yang kita praktikkan pada ketika awal pandemik dahulu kita guna pakai kembali, dan tetapi ia lebih baik dan juga ditambah baik dari semasa ke semasa. Jadi saya rasa untuk 2 hingga 3 minggu ini kita berada dalam fasa yang orang kata jangkitan COVID-19 di Sabah dan juga Kedah itu mungkin akan lebih tinggi dan sebagainya. Betul. Kerana baru selepas PRN Sabah itu sendiri, dan juga kita dapat kenal pasti bahawa di Sabah itu kita tahu punca sebenarnya adalah daripada parti pendatang asing tanpa izin, dan kawalan sempadan yang ketat perlu benar-benar dilaksanakan di sekitar negeri Sabah untuk memastikan bahawa tiada sebarang parti pun bolos. Kerana kita tak tahu Fizi, mereka datang negara kita ni ada COVID-19 ke tidak, status kesihatan mereka itu diragui, dan inilah yang membuatkan penularan di dalam penjara itu apabila mereka ditahan, dibawa ke penjara dan menjangkiti individu-individu lain di penjara itu dan juga kaki-tangan yang lain. Betul. Dan dalam masa yang sama, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga menyatakan bahawa beliau percaya kepada pasukan Barisan Harapan, KKM, pasukan keselamatan mempunyai kapasiti kepakaran untuk tangani situasi ini. Dan jelas beliau, laporan juga menunjukkan angka COVID-19 di Sabah membabitkan 139 orang, 1.18% jumlah keseluruhan jangkitan dalam negara. Dan untuk makluman,
kawalan sempadan di penjara dan kebanyakan kes-kes COVID dalam negara ini yang mana yang melibatkan kluster-kluster besar, kluster Benteng, kluster di Kedah itu kebanyakannya adalah dalam orang kata terkawal. Betul. Dalam satu situasi yang terkawal. Walaupun dia besar, jumlah yang ramai, tapi ia dalam satu tempat-tempat yang begitu terkawal. Sama juga kes-kes di Sabah, di kawasan PKPDB. Betul. Pentadbiran secara bersasar itu. Itu adalah dalam keadaan yang terkawal juga. Jadi kita tak mampulah nak afford PKP dan ramai juga tertanya, betul ke akan ada PKP, Fizi? Dan bila bercakap mengenai betul ke ada PKP, semalam sudah semestinya semalam pagi kita saksikan pukul 8.30 pagi adanya mesyuarat antara Majlis Keselamatan Negara begitu juga dengan menteri-menteri kabinet yang lain telah pun mengadakan mesyuarat mengenai sama ada apa tindakan susulan daripada kerajaan kerana kita melihat kepada peningkatan kes ini. Dan sudah pasti orang tertanya sama ada PKP ke tak ni? PKP 2.0. Ya, betul. Orang kata PKP 2.0. Jadi pada pukul 2 petang semalam jadi tumpuan adalah sidang media daripada Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri, dan media juga menyatakan bertanyakan apakah ada mungkin PKP 2.0 dan sebagainya. Ini jawapan yang diberikan oleh beliau ialah kerajaan tiada hasrat untuk melaksana semula PKP di seluruh negara. Dan kata Menteri Kanan Keselamatan iaitu juga Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan tiada hasrat untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP di seluruh negara seperti sebelum ini, dan katanya sudah katakan sebelum ini kerajaan banyak mengatakan yang tak mungkin akan sifar kes COVID-19 di seluruh negara. COVID-19 ini masih berada di sekeliling kita, dan oleh itu katanya beliau melihat kepada pelaksanaan PKP ini adalah seperti dari segi pelaksanaan PKP di seluruh negara adalah mungkin tidak dilakukan, tapi ia hanya mensasarkan kepada lokaliti yang tertentu saja. Sekiranya kawasan itu, sekiranya zon A ini didapati peningkatan kesnya, jadi mereka akan mengadakan PKP DB secara bersyarat, Temco, di kawasan itu saja. Itu yang dikatakan sebagai lokaliti saja yang akan dikenakan PKPD itu. Ya, betul tu. Okey, sebenarnya banyak lagi berita-berita menarik di astron.com yang kami nak kongsikan. Antaranya isu berkaitan dengan pelajar yang sekarang ini ramai memberontak dan menyatakan bahawa mereka orang kata terbeban dengan pengumuman yang dibuat oleh KPT. Dan isu itu juga akan kami bawakan kepada anda pukul 8 pagi ini, yang mana kami akan menemubual Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Profesor Datuk Seri Dr. Muhammad Mustafa Ishak pada pukul 8 ini di Buletin Awani mengenai isu ini, bagaimana tindakan KPT, apakah tindakan susulan mereka. Anda perlu saksikan perkara itu. Tapi kita nak dulu berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Terima kasih kerana setia menonton kami di Awani Pagi, dan kita membawakan berita menarik di astron.com. Dan antara isu yang sedang dibincangkan oleh ramai pihak, khususnya pelajar, adalah mengenai pengumuman saat-saat akhir KPT yang menyatakan bahawa penungguhan proses pendaftaran pelajar dan juga orientasi pelajar itu boleh dilakukan secara dalam talian, dan ini sekaligus mengundang ribuan pelajar-pelajar di seluruh negara, pelajar IPT yang terkandas dan sebagainya. Dan ini adalah kenyataan permohonan maaf daripada Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad yang tampil untuk mohon maaf selepas dikritik di media sosial berkaitan nasihat supaya tangguhkan proses pendaftaran dan juga orientasi pelajar itu. Kata Noraini, beliau ambil maklum litihan dan juga keluhan pelajar serta ahli keluarga mereka susulan keputusan pihak IPT tangguhkan pendaftaran fizikal. Dan jelas beliau, ini adalah supaya kita bersama-sama dapat membendung penularan wabak COVID-19. Dalam masa yang sama, Noraini juga berharap IPT dapat bersikap wajar, berterima rasa dan munasabah dalam menguruskan segala hal yang berbangkit berhubung penangguhan ini. Kepada pelajar yang sudah tiba, boleh terus kekal di kampus dan nantikan arahan seterusnya daripada pihak universiti. Dan kepada pelajar yang masih lagi di dalam kediaman ataupun kampung halaman masing-masing, saya mohon untuk tangguhkan dulu seketika pergerakan pulang ke universiti. Sejajar dengan dasar kerajaan memberi autonomi kepada pengurusan IPT, KPT bercadang pendaftaran pelajar baru dan lama di semua IPT ditangguhkan serta-merta. Dan cadangan itu dibuat susulan daripada peningkatan kes pandemik COVID-19 sejak daripada beberapa hari yang lepas. Dan kami sendiri, seperti yang saya katakan tadi, akan menemubual
Profesor Datuk Seri Dr. Muhammad Mustafa Ishak iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi pada pukul 8 pagi ini dan sama-sama kita nantikan apa sebenarnya penjelasan yang akan diberikan oleh pihak KPT mengenai isu ini dan apa langkah seterusnya untuk IPT sendiri dan juga untuk pelajar, apa perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian supaya jalan tengah dapat dicapai dan rintihan-rintihan pelajar, kebajikan mereka dapat kita sama-sama perhatikan dan juga angkat bagi memastikan bahawa tiada orang ketinggalan. Kerana kita takut, Hafizi, kita takut apabila melibatkan akademik dan juga pendidikan dan sebagainya, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu pun telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa kemungkinan ramai sebenarnya pelajar-pelajar yang akan ketinggalan. Orang kata ini adalah generasi yang orang kata left behind a bit, sebab disebabkan oleh pandemik COVID-19 banyak kelas-kelas mengajar, sekolah-sekolah dan sebagainya terpaksa ditutup dan ini juga sama. Dan apa yang dibuat oleh KPT sekarang ini adalah melihat kepada lonjakan kes COVID-19. Sama juga dengan ekonomi. Kita mengalami ketidaktentuan ekonomi. Sama juga dengan apabila pembukaan semula sekolah dan juga universiti ini, kita mengalami sama juga situasi ketidaktentuan itu yang menyebabkan KPT terpaksa membuat arahan pada saat-saat akhir untuk memastikan bahawa lebih baik keselamatan pelajar itu kita jaga daripada kita benarkan mereka pergi ke universiti dan sebagainya, tapi wujud pula kluster baru di universiti. Sama yang berlaku di United Kingdom pada baru-baru ini, boleh kata ratusan pelajar dijangkiti COVID-19 dan terpaksa dikuarantin di dalam universiti itu sendiri, dan itu yang kita mahu elakkan berlaku di dalam negara kita ini. Dan kita harapkan pelajar betul orang kata darah muda, Fizi, dalam keadaan yang rebel ni, marah dan sebagainya, faham, tapi dalam masa yang sama cuba kita tenangkan dulu seketika, relax dan cuba cari jalan untuk memastikan bahawa kita dapat pulang semula ke rumah ataupun kita boleh juga berbincang dengan pihak universiti apa tindakan yang boleh kita lakukan, Fizi. Tapi kalau kita tengok kepada melihat kepada penangguhan pendaftaran pelajar-pelajar di IPT ini, kita tengok banyak gerakan-gerakan ataupun individu-individu sebenarnya bersatu hati. Betul. Kita sesama bersatu hati, kita menawarkan solusi. Bukan kita. Saya juga menawarkan solusi sebenarnya. Saya menawarkan solusi saya pula. Kita menawarkan solusi kepada pelajar-pelajar ni yang mungkin ada kekurangan dari segi kewangan dan juga mungkin tiada logistik dan sebagainya untuk tempat tinggal dan juga untuk bergerak balik dan sebagainya. Kita dapat saksikan ada kesepakatan antara rakyat Malaysia masing-masing menawarkan tawaran kepada pelajar ini yang mungkin tidak mampu. Siswa jaga siswa, siswa jaga siswi, siswi jaga siswa yang kita nak sebenarnya. Baik, itu antara melihat kepada penangguhan pendaftaran pelajar-pelajar di IPT ini. Dan kalau kita dapat saksikan juga ketika COVID-19 ini, isu politik sebenarnya tidak lari daripada dalam negara kita maupun di luar negara dan sebagainya, adanya pilihan raya dan sebagainya. Dan baru-baru ini kita menyaksikan pilihan raya negeri Sabah, kemenangan kepada GRS dan sebagainya. Dan kali ini mungkin ada ura-ura menyatakan ataupun mungkin sebelum ini banyak ahli politik telah pun memberi gambaran adakah PRU 15 ini akan diadakan lebih awal daripada tempoh matangnya, iaitu 4 ke 5 tahun ini. Mungkin Hafizi ada perinciannya, Hafizi. Okey, perinciannya adalah Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatin berpandangan adalah tidak sesuai untuk adakan PRU 15. Sebab apa? Sebab negara sedang berdepan dengan pandemik COVID-19. Kata beliau, kebimbangan rakyat dan juga keadaan semasa penurunan COVID-19 adalah berkaitan perkara ini perlu diambil kira. PRU tidak perlu diadakan sebab kita tahu kita baru saja selesai pilihan raya, tapi kalau tempoh pilihan raya masih lagi belum habis 2 tahun dan kita nak buat lagi, saya fikir itu tidak praktikal dan rakyat ada lunas untuk marah. Dalam pada itu beliau juga berkata calon Perdana Menteri juga tidak sesuai diputuskan ketika ini. Sebaliknya, keutamaan adalah ke arah membantu rakyat untuk menghadapi kesan penularan COVID-19 ini. Dan kata-kata daripada Tan Sri Dr. Rais Yatim ini bukan saja beliau yang menyatakan perkara ini, malah pakar-pakar kesihatan, pakar penganalisis politik dan sebagainya juga berpandangan perkara yang sama. PRU 15 ini kalau boleh kita tangguhkan untuk seketika. Proses demokrasi itu perlu dijalankan dan sebagainya, tapi untuk memastikan bahawa segala SOP yang dijalankan oleh SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, ia benar-benar berkesan. Kerana ambil iktibar sedikit apa yang berlaku di Sabah, PRN Sabah itu
kita dapat lihat jangkitan COVID-19 semakin meninggi dan apabila PRU15 akan diadakan, pergerakan secara besar-besaran akan berlaku di seluruh negara dan ini melibatkan jumlah orang yang begitu ramai sekali untuk melakukan proses pengundian dan sebagainya. Tapi proses demokrasi ini boleh kita laksanakan mengambil contoh seperti di Amerika Syarikat yang mengadakan undi secara pos, di beberapa negara lain juga ada membuat undi secara dalam talian dan sebagainya. Kalau kita boleh menyediakan banyak sistem di dalam talian, kenapa kita tidak boleh menyediakan sistem pengundian juga dibuat secara dalam talian? Dan bagi saya ini adalah satu perkara yang boleh kita fikirkan ketika mana pandemik COVID-19 masih lagi belum berakhir, vaksin masih lagi belum kita jumpai dan belum kita terima daripada mana-mana negara, beli pun ada kita membuat perbincangan. Betul. Tapi masih lagi dalam perbincangan dan tidak mencapai kata putus ataupun kata putus yang begitu konkret sekali. Itu adalah cerita mengenai politik tanah air negara dan saya rasa Fizi ramai berpandangan PRU15, politik dan sebagainya kita ketepikan dulu. Yang pentingnya adalah soal ekonomi rakyat dan juga soal keselamatan rakyat itu sendiri. Dan kita juga ingin melihat kepada setiap minggu kita bawakan santai di hujung minggu, iaitu kita bawakan dari segi mungkin wartawan-wartawan kita ataupun kita punya host sendiri pergi keluar untuk mencari bahan berita. Hafiz pergi mana? Mencari, itu saya pergi ke Melaka sebenarnya. Sebenarnya Melaka. Kalau kita sebut mengenai Melaka ini, kita tahu dia sebagai satu tempat yang bersejarah dan saya teringat slogannya don't mess with Melaka. Maknanya kita jangan kotorkan Melaka tu. Macam banyak negeri guna slogan tu. Kena pastikan kebersihannya. Jadi saya mendekati seorang wanita itu, iaitu wanita ini mempunyai hobi yang agak unik, iaitu menanam pokok bunga di sekitar kawasan rumahnya. Dan difahamkan lebih daripada 1,000 pokok bunga terdapat di laman rumahnya. 1,000? Yes. Jadi kita nak tengok ini perinciannya. Anda boleh saksikan. Santai hujung minggu ini, saya ke negeri Melaka. Melangkah saja ke negeri ini, teringat saya kepada slogan Don't Mess with Melaka yang menekankan mengenai kebersihan juga keceriaan bandaraya bersejarah ini. Alang-alang sudah sampai di Melaka, saya bertandang ke sebuah rumah Dialog Gajah. Begitu tenang dengan kebersihan dan keceriaan rumahnya yang dibanjiri oleh pokok-pokok bunga. Saya terbukau seolah-olah masuk ke nursery atau tapak sembahyang. Baik, seorang wanita di Dialog Gajah ini bernama Puan Zaitun sanggup menghabiskan ribuan ringgit untuk hobinya. Hobinya menanam pokok-pokok bunga dan difahamkan di sekitar kediamannya yang berkeluasan 1 ekar ini mempunyai lebih daripada 300 jenis pokok. Jadi kita nak ikuti bagaimana agaknya dari segi proses untuk menyelenggaranya dan menanamnya semua. Ikuti laporan yang saya sediakan ini. Pemilik rumah bunga-bungaan ini namanya Zaitun Osman. Hobinya tanam bunga sejak 2014 yang bermula asalnya hanya kecil-kecilan saja. Namun apabila minatnya bertambah dengan mempunyai ramai kenalan yang meminati hobi sama, Zaitun ini sanggup menghabiskan ribuan ringgit bagi membeli serta menyelenggara pokok-pokok ini. Hobi saya mula-mula memang main utama saya, hobi saya orkid dululah. Selepas tu baru berjangkit dengan bromeliad dan kaktus. Tu dalam tahun 2014 lah saya mula dengan kaktus, serius dengan set kaktus lah. Banyak majoriti saya beli dengan online, yang mana yang variegated. Lepas tu yang biasa-biasa ni majoriti kawan-kawan bagi juga, tukar-tukar dengan kawan-kawan. Media sosial seperti Facebook jelasnya membuatkan beliau berkenalan dengan ramai peminat-peminat orkid dan kaktus. Ini menjadi ruang buatnya berkongsi ilmu serta tips tanaman pokok-pokok ini. Biasanya jenis kaktus saja melebihi daripada 300 lebih dengan variety dia yang berbeza-beza. Dan orkid pun lebih kurang sama juga, memang banyaklah. Berapa orkid? Orkid saya pun dah dalam 200 lebih dah jenis. Dan selainnya bromeliad cuma bromeliad ni dia biasa je lah, semua sama jenis lah, cuma warna-warni je dan lain-lain. Dan lain tu cuma eggplant, saya pun banyak eggplant. Saya bermula eggplant ni daripada 2014 jugalah. Saya banyak beli daripada Maha dulu sebab sebelum ni eggplant ni tak banyak seller jual. Masa tu memang harga mahal.
Cuma di Maha dekat Maapps tu dia jual macam murah sikit lah, boleh beli. Tu yang beli. Dekat sekarang ni saya tak pernah lagi belilah, cuma biarkan mana yang ada je. Kebanyakan pokok-pokok di laman rumahnya ini sama ada dibeli atau dikongsi bersama rakan-rakan lain. Baginya, setelah 6 tahun mula bergiat aktif dalam hobi ini, ternyata ia satu kepuasan. Bukan saja puas melihat laman rumahnya bersih dan indah, beliau juga gembira dapat membantu ramai rakan-rakannya dalam berkongsi ilmu dan tips penanaman pokok bunga ini. Bukan saja rakan di Melaka, malah kini rakannya ada di seluruh negara. Katanya apabila mereka ke Melaka, kediamannya menjadi spot persinggahan wajib untuk menikmati pemandangan yang indah ini. Bercakap mengenai penjagaan, beliau beruntung mempunyai suami yang sentiasa menyokong hobinya itu. Aktiviti harian seperti menyiram air menjadi rutin suaminya dan beliau pula akan melakukan proses penyelenggaraan pokok. Kalau hari cuti, biasa 8 sampai ke 12 tu memang kat luar lah. Lebih kurang 6 jam saya kat luar lagi. Kalau hari biasa dalam 1 jam lah petang. Lain pagi sebab dah pergi kerja kan. Itu je lah. Oleh kerana pokok-pokok bungaan ini memerlukan perhatian yang lebih, terdapat kekangan juga kepadanya untuk meninggalkan rumah lebih daripada 3 hari disebabkan pokok-pokoknya itu perlukan bekalan air. Apa yang dilakukan mereka adalah mengharapkan anak-anak untuk memastikan pokok-pokoknya dalam keadaan baik. Begitu juga bagi kerja-kerja penyelenggaraan, setiap pokok perlu diselenggara tanahnya bagi memastikan ia mempunyai nutrien yang cukup. Yang penting dia tanah hitam memang ada dan tanah bakar juga. Lepas tu tambahan batu-batuan seperti pumais, lava rock dengan rembu rock untuk toping atas dan perlite untuk ringankan tanah. Melihat kepada kepelbagaian jenis pokok, ada kala ia dibeli sedemikian rupa tetapi terdapat juga inovasi di suntik zaitun iaitu mengahwinkan pokok-pokok untuk hasilkan rupa yang unik dan jarang ditemui. Kahwinkan cuma bunga-bunga yang gymno lah, gymno kalsium tu. Saya kalau berbunga kita akan kahwinkan dan benih tu akan semai. Tapi memang makan masa lah, kena menguji kesabarannya macam tu. Lainnya saya kahwinkan dengan pokok dragon lah untuk graftedkan dia. Dan hasil keunikan pokok-pokok itu, ada yang tampil untuk membeli daripadanya. Ketika ini jelasnya ia belum capai ke tahap pengkomersialan secara meluas, namun akui menerima tempahan secara kecil-kecilan. Memang ramai banyak permintaan tapi saya kekangan masa lah untuk nak buat posting semua tu. Tapi insya-Allah kalau ada kelapangan saya akan layanlah yang mana beli sebab memang ramai queue menunggu nakkan karakter saya. Pastinya hobi dimiliki zaitun ini boleh juga diceburi oleh ramai orang di luar sana, terutama bagi mereka yang mempunyai laman rumah yang luas. Laporan Hafiz Rosli dari Alur Gajah, Melaka.